A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, inayah, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama pada pagi ini kembali untuk mendiskusikan dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru untuk topik kita tafsir, taranum serta tadabbur surah Yasin ayat yang ke-72 hingga ayat yang ke-77. Dan kita tampilkan sebagaimana biasa bintang ilmuwan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Seperti mana biasa Ustaz, kita sambung untuk surah Yasin ayat yang ke-72 hingga 77. Dan bagi anda yang menyaksikan siaran kita pada pagi ini untuk tafsir dan taranum serta tadabbur untuk surah Yasin kita pada pagi ini ayat 72 hingga 77, anda juga boleh ikuti dan juga tonton kami ataupun ikuti siaran kita pada pagi ini secara HD di www.tonton.com.my. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk yang telah mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik doktor, untuk surah Yasin juzuk yang ke-22, surah Makkiyah, memiliki 83 ayat dan merupakan surah yang ke-36 di dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk permulaan ataupun awalan daripada perbincangan kita pada pagi ini, sebagaimana biasa kita akan menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman untuk sama-sama kita bacakan dan juga tadabbur menghayati bacaan surah Yasin ayat 72 hingga ayat yang ke-77. Saya serahkan kepada Fadil Doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Daik Anas, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang penonton dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih permudahkan kita untuk sama-sama dalam program Tanyalah Ustaz ini. Dan tuan-tuan, hari ini kita akan sama-sama membaca dan membincangkan ayat ke-72 sehingga 77 surah Yasin. Dan saya akan baca dulu beberapa ayat awal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ
Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan, Ustaz serah dulu pada Anas untuk membaca terjemahannya. Baik, untuk terjemahan surah Yasin ayat yang ke-72 yang pertama untuk kita bicarakan pada pagi ini, dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka, maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan. Sebahagian daripadanya menjadi kenderaan mereka dan sebahagian lagi mereka makan. Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman. Maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Dan tergamak mereka menyembah beberapa Tuhan yang selain dari Allah, dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan dari makhluk-makhluk itu. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk memberi azab seksa kepada mereka. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih? Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Sadaqallahul azim. Ustaz. Terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat-ayat daripada surah Yasin pada hari ini, tuan-tuan, Ustaz nak bincangkan sedikit tentang bacaan Al-Quran kita ini. Ada satu ilmu yang khusus yang kita panggil, kalau kita biasa dengar ilmu tajwid, yang hampir juga ada ilmu tajwid, iaitu panggil ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini bermaksud, tuan-tuan, bacaan-bacaan yang Al-Quran dibaca ini mesti melalui salah satu daripada qiraat. Jadi kita membaca sekarang, qiraatnya dipanggil ialah Hafs daripada Asim. Itu bacaan kita sekarang. Walaupun guru-guru kita ataupun orang kebanyakan tidak menyebutkan ini, tapi hakikatnya memang kita membaca qiraat, salah satu qiraat Rasulullah, namanya Hafs daripada Asim. Baik, muslimat rahmati Allah sekalian, kalau ditanya adakah ada qiraat yang lain, sebab Ustaz sebut tadi salah satu. Adakah ada qiraat yang lain? Maka jawapannya ya. Dan pagi ini, tuan-tuan, kita akan membaca bacaan yang lain sedikit, ya, tapi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tinggal lagi bacaan ini tidak masyhur di tempat kita, di tempat lain ada dibaca. Jadi ini salah satu bacaan Rasulullah. Yang Ustaz nak baca pada pagi ini ialah bacaan Ibnul Jammaz. Ibnul Jammaz dari Abu Ja'far. Namanya Ibnul Jammaz daripada Abu Ja'far. Adakah ada berbeza? Jawapannya ada sedikit. Pada ayat nombor 72, tuan-tuan boleh tengok ayat tersebut, ayat 72, iaitu, tuan-tuan, wa zallalnaha lahum, dibaca dengan silah mimil jama'. Lahum tu dibaca dengan lahumu. Anas pun kena ambil dia sebab Ustaz suruh baca lepas ini. Masya-Allah. Wa zallalna lahumu, satu. Faminha rakubuhum, juga faminha rakubuhumu. Yang ketiga adalah minha Ya'kulun tu dibaca dengan ibdal Ya'kulun. Buang hamzah.
Jadi Ustaz cuba baca dulu dan lepas ni kita dengar Anas pula yang akan membacanya. وَذَلَّلْنَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Saya ulang sekali. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Itu bacaan Ibnul Jammas daripada Abu Ja'far. Baik, silakan Ustaz minta Anas. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Masih Anas, boleh sekali. Silakan. Kata tak puas kata. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Baik, alhamdulillah. Tamam. Lulus. Jadi ya lulus. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya qiraat ini bukanlah payah sangat. Tinggal lagi nak menekuni, nak talaqi dan membaca dengan guru, itu insya-Allah dia jadi mudahlah. Tinggal lagi bacaan seperti ini kita tidak biasa. Kalau ditanya adakah dia merubah makna, jawapannya tidak. Makna masih kekal sama dan ini salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada Anda silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah kita akan bicarakan panjang lebar lanjutannya selepas ini untuk tadabbur dan juga makna dan juga penjelasan di sebalik ayat-ayat ini. Tafsirnya insya-Allah kita akan ikuti sambungannya selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita berjeda seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita sama-sama mentadabbur dan juga ikuti tafsir serta taranum surah Yasin ayat yang ke-72 hingga ayat yang ke-77 bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan kita telah pun sama-sama mendengarkan seperti tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan. Saya pun cuba juga tadi bacaan Ibnul Jammas daripada Abu Ja'far. Dan Ustaz kata lulus insya-Allah. Untuk ayat yang berikutnya tak tahu lagi lah. Kalau kena lagi, kena cek lagi lah. Baik, Ustaz, kita nak pergi kepada tadabbur ayat yang kita bacakan tadi. Mungkin saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkur. Terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini dan juga dia berkait dengan ayat yang sebelumnya, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Bahkan dalam ayat-ayat Quran yang begitu banyak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat maha memberi rezeki kepada manusia, dan juga la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki, bahkan kami yang memberi rezeki kepada manusia. Termasuk dalam hal ini tuan-tuan, rezeki yang diberi kepada manusia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebahagiannya rezeki itu daripada bentuk haiwan-haiwan al-an'am. Wal an'ama khalaqaha lakum. Lakum fiha difun wa manafi'u minha ta'kulun. Iaitu an'am ini lembu, kambing, kebaunya an'am, binatang-binatang ternakan yang manusia memakannya. Jadi tuan-tuan, yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Apa sahaja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada min syai'in, semua sekali itu adalah
untuk manusia. Famata'ul hayatid dunya, untuk kesenangan, kegembiraan dan kebaikan kepada manusia. Jadi tuan-tuan, apa sahaja yang ada di hadapan kita ini, kita kata rumah, kenderaan, kesenangan, kemudahan, semua sekali itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semuanya adalah untuk manusia, mata'al lakum wa li an'amikum. Jadi sama jugalah dengan binatang-binatang ternakan itu tuan-tuan. Anas, kalau kita tengok sekarang kan, orang sangat minat makan kambing. Itu an'am, binatang ternakan. Lamb shank lah apa semua dah. Ini sangat wagyu yang mahal sikit. Wagyu. Dan segala macam itu, selagi mana perkara itu termasuk dalam benda yang halal, maka insya-Allah itu tidak ada masalah untuk manusia. Cuma Anas, ada satu perkara, bila disebutkan tentang kebaikan yang Allah berikan ini, sebenarnya bila Allah berikan kepada manusia, Allah nak apa daripada kita? Allah tidak berhajat pada makhluk. Ya, Allah tidak berhajat pada makhluk. Cuma yang Allah suruh tu apa benda kepada kita? Perintah kan. Perintah apa? Tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah sekalian, yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita sikit je, iaitu bersyukur. Bukan kata suruh balas balik. Allah beri nafas yang kita bernafas dengannya, yang kita makan dengannya hari-hari, yang kita duduk dengan seronok senangnya hari-hari ini. Bukanlah kata Allah suruh balas semua itu, tidak. Tetapi yang Allah nak minta daripada kita ialah bersyukur. Dan bersyukur tu bukanlah benda yang pelik-pelik pun. Dan yang Allah minta sesungguhnya ialah yang kita kata paling mudah yang kita nampak ialah pertama sekali solat. Solat pun bukan banyak, bukan sepanjang malam macam Rasulullah buat, bukan. Itu semayang 5 waktu. Yang ambil masa sekitar 10 minit sekali semayang. Itu pun dah kira panjang, ada 10 minit. Kemudian 5 kali 50 minit. Mintalah baca Quran sedikit, beberapa muka helayan, satu pagi ataupun satu petang, satu malam, bacalah sedikit. Kemudian berzikir dan tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi semua itu kalau nak kira sebagai bayaran, tak mencukupi langsung, tak terbalas sedikit pun. Tapi nak beritahu itu sahaja yang Allah minta, bukan benda payah. Tapi Ustaz, yang dalam banyak-banyak ni ada orang kata bahawa dalam Islam yang kita kena ikut, yang kena taat ini, sebenarnya banyak larangan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ini satu perkara yang baik Anas untuk kita bincangkan. Jadi leceh dia kata. Leceh, jadi payah dia kata. Baik tuan-tuan, sebenarnya Anas, yang dalam Islam ini banyak boleh ke banyak tak boleh? Banyak boleh, Ustaz. Banyak boleh. Cek kata makanan, kita kata makanan. Ini kita sebut tentang binatang. Binatang apa yang boleh makan, binatang apa tak boleh makan? Banyak yang boleh makankah, banyak tak boleh makan? Banyak yang boleh makan. Banyak yang boleh makan. Yang tak boleh makan dia kata apa? Anjing, darah, babi, yang darah yang itu, bangkai. Tapi sebutlah binatang lain yang disembelih dengan cara itu, semua boleh makan. Halal berlaku. Malahan binatang-binatang yang kita tidak pernah dengar namanya. Tetapi kalau dengan keadaan syarak tidak ada yang menghalangnya, maka okey. Maksudnya majoriti binatang-binatang ternakan apa semua boleh dimakan di atas muka dunia. Kalaulah kita sebut minuman yang haram dalam Islam ni apa je? Arak yang memabukkan. Yang lain makan, nak makan apa? Dalam program tak nak sebutlah jenama-jenama macam-macam tuan-tuan. Dengan air campur madu, campur apa segala-gala, minum tu terbalik kita tu. Jadi maksudnya segala-galanya boleh. Perbuatan sama juga. Yang boleh banyak. Yang tak bolehnya sedikit. Jadi salahlah kalau orang mengatakan bahawa Allah menyuruh kita bersyukur ini rupanya benda banyak tak boleh dah. Banyak boleh. Jadi ambil sahaja apa-apa sahaja yang dibolehkan oleh Islam tu, Allah suruh tinggalkan sedikit. Ini kena mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami permudahkan sebenarnya, wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Kamu boleh makan, kamu boleh hidup. Dan tuan-tuan, dalam Quran menyebutkan bahawa dengan jelas
daripada yang ada di muka bumi ni, malahan di langit semua sekali. Kerana kita kata hujannya daripada atas, kemudian daripada bukit buka, pada gunung ganang, semua boleh tuan-tuan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Semua itu sebagai mata'an, sebagai benda seronok, benda suka dan juga nikmat kepada manusia. Jadi dalam satu riwayat tuan-tuan, innad dunya khuliqat lakum. Semua benda atas muka dunia jadi untuk manusia. Untuk manusia. Gunakanlah dengan sebaiknya, dengan segala-gala kebaikan kamu boleh buatnya, gunakan. Tak ada masalah. Wa annakum, tapi kamu hai manusia, khuliqtum lil akhirah. Dijadikan untuk akhirat. Kita tuan-tuan tidak dijadikan untuk dunia. Tak. Dunia jadi untuk kita, betul. Tetapi kita dijadikan untuk akhirat. Maknanya kita kena mentaati perintah Allah, dan inilah yang akan menjadi cagaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kuncinya ialah syukur atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, mungkin kita boleh kombinasikan ataupun gabungkan dengan ayat surah yang surah Yasin ini untuk ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-73, dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman, maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur. Mungkin sedikit tambahan daripada Ustaz. Tadi Ustaz dah sebut dah, minuman banyak yang boleh berbanding tak boleh, tapi yang tak boleh itu juga yang nak. Mungkin sedikit juga tambahan Ustaz. Jadi bila kita sebut tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, banyak boleh daripada tak boleh. Jadi nak yang tak boleh juga. Dia ada satu masal Arabnya tuan-tuan. Masal ni perumpamaan. Innal insan yuhibbu lima muni'. Manusia ni suka benda yang ditegah. Punca suka tu ada dua perkara lah. Pertama nafsu. Yang kedua syaitan. Tuan-tuan kena ingat bahawa dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Benda-benda jahat ni syaitan akan perhias, percantik, perelok sehingga manusia nampak bagus. Nampak molek. Nampak molek, nampak cantik ya. Itu kerja syaitan. Ada. Kemudian innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni juga menyuruh manusia, kerjanya menolak, menyuruh manusia kepada benda-benda yang jahat. Sebab itulah kalau kita kata begitu banyak makanan dan minuman yang halal boleh dimakan, tapi manusia cari yang tu juga. Cari yang haram juga. Kenapa? Kerana tuan-tuan disebabkan oleh sifat ataupun nafsu manusia dan juga syaitan yang mendorong manusia buat perkara yang Allah larang. Jadi tuan-tuan, kerja kita ialah memilih. Tapi kalau dari sudut logiknya, Allah Subhanahu Wa Taala dah beri banyak dan tidak zalim kepada manusia. Beri banyak yang boleh. Pilihlah yang boleh tersebut. Dan kalaulah orang itu rasa dia, Allah, saya nak minum arak jugalah. Nak minum arak juga. Teringin sangat, sedap araknya. Tuan-tuan, bersabar sikit saja. Apa dia bersabar? Bersabar sikit sahaja untuk kita sebelum mati ni, yang haram kita tak makan. Kemudian tuan-tuan, di akhirat Allah beri arak. Allahu Akbar. Wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin. Dan sungai daripada arak. Hari ni nak minum sebotol je arak tu, kan? Nafsu nak lah, nafsu kan. Tapi tuan-tuan, di akhirat kelak Allah suruh kamu menyelam dalam minum. Allah. Tak mati dah, maksudnya tak mati dah. Boleh menyelam dalam sungai. Jadi bersabar sesedikit. Kerana pengorbanan sedikit ini ialah bersabar itu pun Allah ganti benda lain banyak lagi, ya dah. Tapi bersabar tak minum arak tadi, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan sungai-sungai daripada arak, lazzatil lisyaribin, iaitu sangat lazat, sangat baik untuk manusia. Dan ada penegasan di situ, afala yashkurun, mengapa mereka tidak mahu bersyukur. Tidak bersyukur. Allahu Akbar. Jadi kita kena renung dan muhasabah. Mudah-mudahan ini menjadi satu tamparan juga pada kita, yang mana banyak benda yang kita boleh makan tapi nak ambil yang tak boleh juga. Itu sebagai satu teguran juga kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama beringat. Dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk tafsir, taranum serta tadabbur surah Yasin ayat 72 hingga 77. Kita berjeda sekali lagi, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tayla Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk kita meneruskan tafsir dan taranum serta tadabbur surah Yasin ayat yang ke-72 sehingga ayat yang ke-77, dan untuk lanjutannya Ustaz ayat yang ke-74. Saya serahkan kembali kepada Fadil Doktor. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, harap-harap dengan Tuhan mereka ini dapat menolong mereka. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, masyarakat Arab ini sejak daripada zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah, Anas, adakah masyarakat Arab ini kenal Allah sebelum dari Rasulullah? Dia tahu. Kenal. Kenal. Ya, mereka kenal. Bukti banyak. Betul. Misalnya nama ayah Nabi Muhammad ialah Abdullah. Hamba Allah. Jadi Allah tu sudah ada. Kemudian bukti yang lain ialah Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah di Mekah tu. Ya. Dan Kaabah itu dibina dalam keadaan diserunya orang untuk melakukan tawaf, ibadat haji apa semua sudah ada syariatnya sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Jadi diperkenalkan tentang Allah tersebut. Kemudian ayat Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sekiranya kamu tanyakan kepada mereka siapa buat langit bumi, mereka akan kata Allah. Maknanya mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila mereka kenal Allah, dan bahkan orang musyrikin Mekah ini pada waktu-waktu musim haji sebelum zaman Rasulullah jadi Rasul pun mereka buat haji. Cara mereka lah. Cara sendiri. Cara sendiri. Tak bolehkah Allah mengira mereka beriman? Allah. Sebab mereka kenal. Kalau tanya siapa buat langit? Allah. Jadi maknanya betul dah tu kita kata. Beriman dah lagi kata. Tapi Allah tak kira beriman. Allah. Kenapa Anas? Sebabnya ialah Allah sebut dalam ayat yang lain, ada dua ayat, waja'alu lillahi andada. Mereka ada menjadikan benda lain sama dengan Allah. Ada sembahan lain, kawan dengan Allah. Waja'ala lillahi andada. Surah Zumar, waja'ala lillahi andada. Mereka menjadikan ada kawan kepada Allah Subhanahu. Yang ni Allah marah. Jadi tuan-tuan, sebagai peringatan kita bersama, sekalipun orang tu sembahyang, puasa, zakat, haji, kalau dia ada menganggap benda lain sama dengan Allah, habis. Syirik dia habis. Syirik. Settle. Itu syirik dia panggil. Akan fa'ahbatallahu a'malahum, Allah akan menghancurkan ataupun membuang semua amalan tersebut dengan sebab syirik. Jadi sebab itu tuan-tuan, kenal sahaja tidak mencukupi. Mesti beriman, dan beriman ini ialah membuang kesyirikan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, alihah ini, Tuhan-Tuhan ni di zaman masyarakat Arab Mekah, Tuhan dia banyak. Kenapa ada banyak? Tuhan Allah ni mengaku, Tuhan Allah ada, dia buat langit bumi. Tapi yang jaga pula kita kat sini Tuhan pasir, Tuhan perigi, Tuhan rumah, Tuhan pokok, ada belaka Tuhan ni. Itu jadi 360 berhala sila Kaabah tu. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu tuan-tuan, maksudnya mereka ini menjadikan ada Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu Allah menolak syirik. Jadi Allah menunjukkan di sini bahawa mereka menjadikan Tuhan tu Tuhan. Baik. Ini kita kata ayat ini khitab ataupun tuju kepada orang dululah masa ayat ini diturunkan. Jadi apa dia punya hubungan dengan kita pada hari ini? Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam hadis-hadis menyebutkan bahawa inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguh benda yang aku paling takut ialah kepada umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah syirik kecil. Apa syirik kecil? Iaitu ar-riya, menunjuk-nunjuk. Ar-riya. Buat satu benda untuk ditunjuk kepada orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Pertama sekali ialah apa itu syirik kecil. Syirik ini ialah menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah, kemudian ada satu lagi yang sama dengan Allah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan maka hancur lebur bumi semua sekali. Maknanya tidak ada. Hanya Allah satu-satunya, Allahu Ahad. Baik. Kemudian adakah syirik kecil ini tidak sampai kepada tahap meyakini bahawa ada benda yang sama kedudukan seperti Allah? Tidak dalam ibadatnya, tidak di dalam tidak dalam kata-katanya, tidak dalam perbuatannya, tidak dalam i'tiqadnya, tidak ada begitu. Cuma dia punya cenderung tu macam nak pergi situ. Itu syirik kecil. Adakah dia mengeluarkan jadi syirik besar? Belum lagi. Tetapi dia boleh membawa kepada jalan tersebut wal'iyadzu billah. Baik, kita pun bincang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riya. Riya ini bukankah buat amalan nak nunjuk pada orang? Ada? Bila kita semayang, biasa semayang seminit aja. Contoh Umar. Bila semayang kat masjid orang ramai semua hari Jumaat dekat semayang sunat, panjang pula. 10 minit tak siap, 2 rakaat je sunatnya. Tapi 10 minit panjang pula tak siap-siap. Sebab orang ramai. Baik. Itu dipanggil riya. Buat satu perkara nak tunjuk kepada orang lain. Kalau sedekah, biasa sedekahnya kalau tak ada orang ni RM1. Ya tak? Tak bagi. Tak bagi. Tapi kalau ramai tu pula tayang-tayangnya. Tunggu tabung tu bergerak. Tabung bergerak ni orang nak biar orang tengok. Jadi tuan-tuan, itu dipanggil riya. Menunjuk-nunjuk. Baik. Apa pula kaitan menunjuk tadi dengan syirik? Ya tak? Ya Rasulullah sebut sebagai asyirku al-asghar, syirik kecil. Apa kaitan? Maka tuan-tuan, kata para ulama dalam hal ini, kita sembahyang itu sepatut tunjuk untuk siapa? Allah. Tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tunjuk kepada orang lain, bermaksud tunjuk kepada orang lain, orang itu seolah-olah macam sama dengan kedudukan Allah. Seolah-olah demikian. Itu para ulama kata ini maksudnya syirik kecil. Memanglah kita tak kata begitu, tetapi seolah-olah menggambarkan demikian. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam masalah syirik ini, kalau kita nak bincangkan, dia ada beberapa bahagian lah, insya-Allah nantilah sedikit masa kita akan nak bincang lebih lanjut tentang perkara ini. Baik, kita ada soalan untuk kita raikan. Yang pertama di Facebook, Jura Azli Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Islam, kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Namun ada beberapa perkara yang boleh membuatkan kita menjadi syirik atau menyekutukan Allah tanpa disedari. Mohon Ustaz jelaskan perkara-perkara yang sekecil itu namun impaknya besar kepada akidah kita, Ustaz. Baik, terima kasih pada Jura Azlin Sufyan. Soalan yang sangat baik berkait dengan ayat yang kita bincangkan ini. Dan tuan-tuan, bila disebutkan tadi, Ustaz sebut tentang syirik kecil. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil syirik kecil. Dan tuan-tuan, ada beberapa keadaan yang kita boleh kaitkan dengan perkara ini. Sebagai contoh tuan-tuan, kita bekerja. Kerja ni sebenarnya kita nak dapat rezeki lah kan. Itu tujuan kita kerja. Siapa beri rezeki? Allah. Cuma percakapan-percakapan seperti ini tuan-tuan, kita kena jauhi, kena hindarkan. Kalau aku tak kerja, tak ada rezeki. Tak ada apa. Perkataan itu akan menyebabkan boleh sampai kepada keyakinan seolah kerja itu berrezeki batin. Allah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang beri rezeki. Kemudian tuan-tuan, saya ni demam. Kalau tak makan ubat tak sembuh demam ni. Itu perkataan-perkataan yang boleh mendorong ataupun melorongkan kepada syirik. Ada. Memang tak sampai selagi dia kata Allah yang menyembuh. Cuma tinggal lagi kata-kata itu boleh membawa kepada perkara syirik. Dia membuka jalan. Jadi kalau kita kata ubat ini sebagai satu wasilah, cara. Tapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala mesti nyembuh dengan ubat? Tak. Ramai orang sembuh tanpa ubat pun. Tak syarat ubat. Kalau gitu tak payah tak payah makan ubat. Salah, itu salah sebab Allah suruh ikhtiar. Tadawu. Nabi dalam hadis Rasulullah SAW, kamu berubatlah. Jadi tidak ada masalah. Jadi sebab itu tuan-tuan,
walaupun Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan semua perkara, tapi sebagai manusia dia kena ikhtiar. Sebagaimana tuan-tuan, saya ni kalau tak makan tak kenyang, salah cakap gitu. Salah. Nah, itu sebagai nisbi adat sahaja. Betul. Tetapi ramai mana orang makan tapi tetap tak kenyang. Betul. Pagi ni 2 pinggan dah. Ini saja tu. Tengah hari bantai 3 pinggan pun dah. Lapar lagi lah. Ada orang yang selalu biasa puasa dah. Makan sahur sikit je. Lepas tu saat petang iftar pula sikit juga. Allah. Boleh tahan dia okey je. Sebab bukan makanan yang beri kenyang. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu tuan-tuan, nescayalah ashabul kahfi tentulah tidak boleh. Mati kelaparan. Mati kelaparan. Kenapa dia tak makan? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. 309 tahun itu kisah ashabul kahfi yang tuan-tuan biasa dengar dah, iaitu mereka ini tidak makan tidak minum. 309 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api. Api mana tidak membakar? Cuba sebutkan Nas. Kalau kita nyalakan lilin sekarang, letakkan lilin sekarang, letak jari kita, terbakar ke tidak? Terbakar, pada adatnya terbakar. Tetapi kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, qulna ya narukuni bardan. Wahai api, sejuk kamu. Wasalaman, selamat, bagi keselamatan kepada Ibrahim. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu semua itu yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cakap-cakap yang seperti ini, kalau tak makan ubat tak sembuh, kalau tak kerja tak ada rezeki, cakap-cakap ini sepatutnya dijauhkan. Betul. So kita usahalah, kita kerja, Allah beri rezeki. Itu cakap sepatutnya. Kita makan ubat lah, insya-Allah Allah sembuhkan. Itu okey. Tak ada masalah. Cuma bagi ayat begitu tu akan menyebabkan boleh jadi membuka lorong kepada syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kena dahulukan alhamdulillah, syukur. Ya, betul, ubat betul. ni lega. Alhamdulillah, syukur kan. Jadi kalau tak datang tadi tak kena hujan ni kata. Kalau tak pergi masjid tak hilang selipar kata. Allahu akbar. Pokoknya kat selipar dia ada paku. Tu hikmah dia Ustaz. Lebih baik hilang Ustaz. Allahu akbar. Baik. Jadi untuk ayat yang berikutnya, doktor, kita nak teruskan lagi. Kita nak tadabbur pada ayat yang ke-75, ayat yang berikutnya. Jadi benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk memberi azab siksa kepada mereka, doktor. Baik, terima kasih tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Daripada ayat nombor 75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa berhala-berhala, sembahan-sembahan. Tuan-tuan, Ustaz suka sebutkan di sini berhala dan juga sembahan-sembahan ni ada dua bentuk. Satu bentuk yang secara jisim. Maksudnya kalau berhala nampak. Ya tak? Yang kedua adalah dalam bentuk maknawi, benda yang tak nampak. Maksudnya kalau orang itu bekerja hari-hari tak sembahyang, tak puasa, tak taat perintah Allah, tapi nyembah je, kerja aja, itu berhala dia. Allahu akbar. Ada. Jadi makna ini barang yang tak nampak. Tak ada sembah berhala pun memanglah, cumanya itulah sebab dia tinggal semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, benda itu akhir sekali di akhirat kelak, atas muka dunia ini bahkan dia tak dapat nolong lah atas muka dunia lagi. Di akhirat lebih-lebih lah lagi. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la yakhluquna syai'a. Dia tak mencipta apa-apa, wahum yukhlaqun. Bahkan benda itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Tidak boleh beri manfaat, tidak boleh beri mudarat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan perkara tersebut. Dan di akhirat kelak tuan-tuan, semua ini akan datang balik kepada mereka. Datang balik kepada mereka akan menambah masalah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu Allah akan datangkan semua perkara. Yang pertama sekali adalah buku amalan dulu. Datang buku amalan itu yang akan dibentangkan kepada kita sejauh mata memandang. Bila bentang aja, maka kita tuan-tuan pegang kepala gini, Allah, celakalah aku, celaka ya Allah, ya wailatana ma li hadzal kitab, ini buku apa ini? Jahat sungguh buku ini, gitulah maksudnya. Menjahatkan aku buku ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana yang besar tulis menasabah, yang kecil tulis juga. Yang kecil-kecil. Lepas ni nak makan mi goreng ke macam tulis juga, tulis juga, masya-Allah. Semua sekali ditulis. Dan tuan-tuan, bila ditulis semua sekali itu, maka termasuklah amalan-amalan kita. La nas'alannahum ajma'in fa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kami tanya satu. Dan pertanyaan ini tuan-tuan termasuklah sembahan-sembahannya, amalan kita buat hari-harinya, sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taruddunal makhit wal mikhyat. Anas dulu kan, orang zaman dulu dia pinjam jarum dengan benang. Jarum benang dulu kan, nak jahit baju apa masih biasa jahit, tak ada dulu kan. Jadi dia pinjam itu aja. Tak pulang balik. Allah. Masa minjam bukan main. Masa nak bayar tak bayar dia. Jadi tuan-tuan, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan suruh pulang balik benda itu. Allah, walaupun jarum. Ya, walaupun jarum, walaupun benang tadi. Jadi tentulah tidak dipulangkan jarum dan benang dalam bentuk yang fizikal ini, dipulangkan dengan membayar dengan amalan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau sekecil benang jarum pun akan dipulangkan balik, apatah lagi amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau kita kata benang jarum tu berapa harga sekarang? Lebih kurang 40 sen kata. Itu sangat murah dah. Itu pun nak ingin balik, kalau RM1 ambil duit orang, RM1,000, RM1,000,000, Allahumma ya Tuhan. Semoga tuan-tuan ini kita sama menginsafi Ustaz Anas dan tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita pengajaran daripada perkara ini. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Banyak lagi akan kita diskusikan untuk lanjutan perbincangan kita surah Yasin ayat yang ke-72 hingga ayat yang ke-77. Kita berjeda sekali lagi, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi pada membicarakan tafsir dan tarannum untuk surah Yasin ayat yang ke-72 sehingga ayat yang ke-77 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Terima kasih atas tontonan anda yang tekan butang share ataupun kongsikan di siaran live di Facebook. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengalir pahala berpanjangan kepada kita. Baik doktor, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan di Facebook. Ayat yang ke-75, soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, mengapakah orang kafir yang menyembah berhala sedar bahawa berhala yang disembah langsung tidak mampu menghalau seekor lalat yang hinggap di atasnya pun, namun masih berterusan mengharapkan pertolongan daripada sembahan mereka itu? Mohon pencerahan doktor. Baik, terima kasih Intan Zurina Abdul Razak. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, sebenarnya Intan Zurina dah ambil daripada iktibas ataupun makna daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Nas, kalau lalat ambil nasi sebiji daripada kita punya mangkuk pepinggan nasi, boleh ambil balik lalat tak? Jenuh nak kejar. Jenuh nak kejar dia. Jadi makna tak mampu. Jadi maksudnya benda sekecil itu pun tidak mampu dibuat oleh manusia, bahkan walau sembahan-sembahan pun tak mampu nak buat perkara tersebut. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, lalu orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang kafir khususnya yang menyembah berhala, mereka tahu tak perkara ini? Kita kata tahu. Lalu kenapa sembah juga? Baik, ada jawapan mereka tuan-tuan. Kita perhatikan. Dalam Quran menyebutkan bahawa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
kami tidak menyembah perkara itu melainkan dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dia punya perantaraan, macam wasilah. Sembah yang ini kemudian sampai kepada Allah. Dia begitu. Masalahnya Allah tidak suruh begitu. Allah tidak suruh begitu dalam masalah ibadat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh ibadat mukhlishina lahuddin, hanya menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah suruh. Maka kalau tuan-tuan kita bertanya tentang macam mana orang duk buat tawassul apa semua, perhatikan ayat tersebut. Pertama sekali, insya-Allah nanti perbincangan lagi kita akan bincanglah. Cuma nak beritahunya yang disebut mana'buduhum, kami sembah. Kami tidak sembah perkara ini melainkan untuk mana kami sembah perkara ini tujuannya untuk mendekat. Adapun tawassul itu tidak sembah. Itu dengan keberkatan, dengan apa bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jadi satu perbincangan ulama yang panjang. Sebabnya perkara ini adalah hadis sahih Bukhari pun ada, iaitu kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua tu. Seorang tu cerita, ya Allah, aku ni begini. Seorang ni, ya Allah, aku ni telah membantu mak ayah aku sekian. Maka kalaulah kamu terima bantuan itu, kebaikan aku buat pada mak ayah itu, terbuka sikit. Orang kedua pula doa terbuka sikit. Orang ketiga doa dengan tawassul tu terbuka sikit. Akhirnya terbuka tu, mereka pun boleh keluar daripada gua tersebut. Maksudnya mereka tidak menyembah, mereka bertawassul. Benda yang lain. Ayat Quran tadi sebut mana'buduhum, iaitu kami sembah. Berbeza dengan perkara ini. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu kita berhati-hati dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan yang disebut sebagai syirik seperti ini. Takut kadang-kadang menjadi satu polemik ini menjadi satu fitnah pula kepada kelompok-kelompok ataupun orang yang mengamalkan tawassul, dan keadaan kita menuduh mereka melakukan perkara yang tidak seperti yang kita fikirkan. Jadi perlu didasari dengan ilmu, doktor. Dan juga ini perbincangan yang luas lah, mungkin boleh dibawa kepada topik yang lain, insya-Allah. Baik, untuk ayat yang berikutnya doktor, kita ingin teruskan dengan tadabbur kita, ayat yang ke-76 dan juga ayat yang ke-77. Jadi saya serahkan kembali pada Fadil Doktor. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ayat yang ke-76, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Janganlah kamu rasa sedih dengan kata-kata mereka ya Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka jelaskan. Saya rahmat Allah sekalian. Pertama Anas, sebelum kita tengok dalam fala yahzunka qawluhum, ada mim tu kan? Baik. Tuan-tuan boleh perhatian, mim itu wakaflah lazim. Lazim ni makna mesti, makna wajib. Kena berhenti. Kena berhentilah. Tapi dalam masalah tajwid tidak ada yang wajib ini wajib seperti mana sembahyang. Kalau sambung berdosa, tidak begitu. Cuma ditekan sangat. Walaysa fil waqfi ya'simu 'alal qari' bitarkihi. Tidak ada masalah wakaf ataupun wasal ini, kalau kita berhenti suruh wakaf tapi kita sambung, berdosa, tak ada. Suruh sambung kita berhenti, berdosa, tak ada. Itu tidak ada. Cuma disebutkan untuk memberi perhatian kepada kita. Baik, adab. Ya, adab. Soalannya, kenapa para ulama letakkan mim di situ? Lazim tadi Ustaz kata mesti. Baik. Kerana ada tasyabuh ataupun kesamaran makna. Cuba kita perhati makna. Fala yahzunka qawluhum. Janganlah kamu rasa sedih ya Muhammad dengan kata-kata mereka. Kalau disambung, inna na'lamu. Inna tu siapa? Inna tu Allah. Sesungguhnya kami mengetahui. Kami itu Allah. Baik, kalau sambung bunyi gini. Janganlah kamu bersedih dengan kata-kata mereka ya Muhammad yang mengatakan kami mengetahui. Seolah-olah mereka yang kata. Tidak, Allah yang kata. Jadi tak nak berlaku tasyabuh ataupun kesamaran di situ, maka diwakafkan di situ lebih eloklah. Itu jasa ulama Quran. Ya, betul. Jasa besar. Itu sumbangan besar mereka dalam masalah ini. Jadi kita kalau baca Yasin dengan ramai itu pun dalam malam Jumaat apa semua kan. Langgar. Maka
eloklah diwakaf di situ. Tapi Ustaz sebut tadi kalau sambung pun tidak mengapa, cuma dari sudut adab, dari sudut kaedahnya diwakafkan. Baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikutuk, dicerca ialah perkara mainan, perkara biasa. Nah, dikutuk Rasulullah ni syair, Rasulullah ini penipu, Rasulullah abtar, terputus keturunannya, apa sahajalah, kutuk semua sekali dikutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah paling teruk majnun, gila. Ya. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu Allah Subhanahu taala sebut Rasul, jangan kamu sedih Muhammad. Mereka kata apa, katalah. Tapi kami mengetahui apa dalam hati mereka dan apa yang secara zahir mereka buat, kami tahu belaka. Jadi dalam lagu-lagu yang Ustaz suka lah kan. Arwah Ustaz Asri dulu lah. Belanja sikit lah. Ramai yang menanti. Satu lagu yang sangat baik sebenarnya berkaitan hal ini. Satu lagu yang dia nyanyikan, iaitu sudah sunnah orang berjuang. Sudah sunnah orang berjuang. Orang berjuang ini dalam masalah agama akan dicaci, dihina, dicerca, dikutuk, itu perkara perkara biasa. Sebab ini diterima oleh Nabi dan para rasul. Bahkan mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Nah, dalam surah Syu'ara tuan-tuan, adakah kami nak ikut kamu sedang kamu ini pula diikuti oleh orang hina dina belaka? Orang miskin, orang yang tak ada apa-apa. Nak beriman dengan kamu? Baik kami beriman dengan orang kaya, orang yang ada kebaikan yang banyak ini. Kalau kami ikut mereka dapat duit, dapat harta dan seumpamanya, nak ikut kamu. Jadi tuan-tuan, maknanya itu yang dituduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mujuk Rasulullah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sebab tu dalam Quran ini banyak ayat-ayat dipanggil ayat tasliyah. Ayat tasliyah. Apa dia tasliyah? Iaitu ayat-ayat yang merupakan hiburan ataupun mengembirakan hati kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Itulah sunnah yang terpaksa diikuti. Tadi sikit je Ustaz Doktor bagi lagu tu kan, insya-Allah kita sambung selepas ni. Ramai yang nanti sambungan lagu. Saya pun ingat lupa lagu tu. Insya-Allah kita akan sambung lagi kerana kita nak tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Anda terlepas info atau siaran awal, catch up atau tonton semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jadi sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini lanjutan 30 minit siaran tambahan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bertemu di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas tontonan anda sehinggalah jam dan juga detik ini. Masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Kami bawakan kepada anda untuk tafsir, taranum serta tadabbur surah yang selalu kita dengar sebelum bermulanya siaran Tanyalah Ustaz, iaitu surah Yasin yang mana kita bicarakan pada pagi ini untuk ayat 72 sehingga ayat yang ke-77 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan kita masih lagi Doktor, kita nak teruskan lagi untuk tadabbur ayat yang terakhir 77. Jadi saya serahkan kembali kepada Fadhil Doktor. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Sambungan kepada ayat yang 76 tadi. Ustaz ada sedikit lagi perbincangan tentang tuan-tuan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang termasuk dalam kalangan ulul azmi minar rusul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah kamu seperti mana sabarnya ulul azmi minar rusul. Iaitu ulul azmi maksudnya mempunyai keazaman yang sangat kuat. Sebab itulah tuan-tuan, di kalangan semua nabi rasul itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilawan, dicaci, dicerca, dihina, itu biasa dah. Kemudian tuan-tuan, di kalangan mereka itu ada yang lebih kuat dalam menghadapi cabaran daripada kaum ini. 5 orang. 5 orang ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi salam. Itu dipanggil ulul azmi minar rusul, iaitu mempunyai keazaman yang sangat kuat. Walaupun mereka susah, tapi mereka kuat bersabar. Jangan kita anggap tuan-tuan bahawa seorang rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nescaya dia akan dihampar permaidani merah. Ibarat gitu dah. Semuanya senang berlaku. Tak, tidak begitu tuan-tuan. Malahan makin tinggi tahapnya dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, makin teruk diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Seteruk-teruk manusia yang diuji ialah nabi-nabi dan para rasul al-anbiya. Kemudian semal amsal fal amsal, begitulah yang kurang sedikit. Maknanya makin dekat dengan Allah adalah orang-orang yang makin akan dibanyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan cuba perhatikan dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anasnya ketika Rasulullah dihalau daripada Mekah hijrah ke Madinah. Masa itu peristiwanya Rasulullah hendak dibunuh. Bukan calang-calang, nak dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk. Liyuthbitu, bincang puak-puak Mekah ni, sama ada kita nak benarkan Rasulullah duduk di Mekah, aw yaqtuluk, ataupun bunuh sahaja, aw yukhrijuk, ataupun halau dia keluar. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar daripada Mekah. Baik tuan-tuan, keluar daripada Mekah itu setelah 13 tahun menjadi rasul di Mekah. 13 tahun. Tahun ke-10 tu 13 tahun. Tahun ke-10 Rasulullah telah diangkat ke langit untuk menerima salat. Termasuklah cerita yang kita Isra Mi'raj tuan-tuan, iaitu Amul Huzni, tahun kesedihan apa semua tu. Tak apalah, yang pentingnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Naik apa, Nas? Burak. Okey. Naik burak. Seronok naik burak ni tak? Kita tengok ada orang naik ke bulan lah apa semua. Tapi naik burak. Burak ini dalam hadis ni menyebutkan dia punya kelajuan dia, satu langkah dia lompat itu sejauh mata memandang. Punya lompat, punya jauh itu kehabatan burak. Baik. Selesai Isra Mi'raj. Kemudian Nabi SAW turun ke buminya apa semua, selesai nak jalankan dakwah balik apa semua. Tahun ke-13 tu peristiwa nak dibunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah pun hijrahlah. Soalan, Nas, kenapa Rasulullah tak minta burak yang sama, baru saja dia naik 2-3 tahun lepas? Dan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Kenapa Rasulullah tak minta? Sebab hijrah ni susah tak? Tak. Ini jadi satu perbincangan. Make sense tak? Ada. Bukankah boleh, ya Allah, tolong ya Allah, aku dah naik dah borak ni, ya Allah, kamu berilah borak ni sekali lagi. Ini kan perintahmu ya Allah, untuk Mekah ni bukan senang. Betul. Ini. Nah, sekali dia lompat sampai Madinah. Allahu akbar. Tuan-tuan, Rasulullah tak minta begitu. Kenapa? Kerana Rasulullah memahami bahawa menjadi rasul bukan bermaksud dihampar permaidani merah. Bukan itu. Rasulullah tahu semua rasul begitu berlaku. Betul. Sejak Nabi Adam AS sampailah kepada dia menjadi rasul, semua sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah diberi ujian, sebenarnya ujian itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang rasul. Walhal Rasulullah boleh minta. Jadi Rasul terpaksa lari, dengan Abu Bakar ni lari cari jalan, cari yang duduk dalam gua, sarat apa semua tuan-tuan. Jadi dengan sebab itulah ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fala yahzun ka qauluhu, jangan kamu sedih Muhammad, aku ada untuk menjaga kamu. Sebab kalaulah
Rasulullah diperlakukan sungguh dibunuh oleh ini, maka akan terbatallah ataupun akan matilah syariat Islam yang pada hari ini. Itu logik kita lah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memang nak demikian, berlakulah seperti apa yang kita terima pada hari ini. Dan ayat yang ke-77, Doktor, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surahul Azim. Dan tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih, dalam pada itu setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Doktor. Ya. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat yang terakhir itu, ayat yang ke-77, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia. Kemudian setelah mencipta manusia, sebenarnya dalam ayat lain menceritakan tentang kejadian manusia ini. Bila manusia ini dilahirkan dan daripada kecilnya, kita kata lemah, tak boleh nak angkat tangannya, apa semua. Kemudian dia minum susu ibunya, kemudian dia kuat sikit, dia boleh senyum, dia boleh ketawa, dia boleh meniaga, boleh mengangkat, boleh melari anak jatuh apa semua sekali. Sehingga jadi besar. Bila besar tu dia mulalah melawan Allah Subhanahu fa idza huwa khasimun mubin. Tuan-tuan, dalam ayat lain Allah Subhanahu Taala sebutkan bahawa manusia ini dia ada perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu bila? Perjanjian sebelum kejadian manusia ini. Nah, dalam ayat yang surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ayat tumpuan kita ialah bila Allah Subhanahu Taala kumpulkan manusia ruh. Masa tu Anas, ustaznya Anas semua sekali berada di situ. Mak ayah kita, pak menakan, mak menakan semua sekali ada. Berapa generasi semua? Ya, berapa semua ada di situ tapi tak kenal masa itu. Masa di alam ruh, semua sekali ruh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah. Semua kita menjawab bahasa sama. Acongkah Ramasami, ini dalam kita punya akidah kita, semua menjawab sama. Dan semua sekali, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Qalu bala syahidna ni, bahkan kami sanggup bersaksi. Itu terjemahan yang kuat. Maksudnya kami sanggup bersaksi, ya Allah, memang kamu ini Tuhan kami. Allah. Itu janji pertama. Okey, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami jadikan langit, bumi, bukit bukau. Fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua sekali tolak satu amanah. Nah, apa dia amanah ini? Kata para ulama mufassirin menyebutkan bahawa amanah ialah al-faraid ad-diniyah. Benda-benda fardu dalam agama. Apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, mencari benda yang halal, meninggalkan syariat benda yang haram, ikut syariat. Itu setuju. Allah. Kenapa kita setuju? Wa hamalahal insan. Anak saya boleh bagi sebab kenapa kita setuju masa tu Allah. Ustaz pun tak bagi sana. Makali masa tu manusia rasa apa? Mudah kot. Simple. Sifat manusia dah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu man. Itu sifat manusia. Keluh kesah, dia rasa lupa. Itu sifat manusia insan. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu kita setuju dua perkara ini. Yang pertama, Allah Tuhan kita. Semua manusia setuju. Yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala beri amanah. Okey Allah, aku terima. Allah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berilah perkara ketiga, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surah Al-Mulk. Nah, aku jadikan khalaqal mauta, mati dan hidup. Anas, kenapa mati dulu Allah sebut? Sebab asal kita mati. Nah, asal tak ada jadi ada. Qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Dua kali mati, dua kali hidup. Allah. Mati tak ada tu, hidup atas muka dunia, mati pula akan datang, kemudian hidup balik. Empat kali, maksudnya dua mati, dua hidup. Jadi allazi khalaqal mauta, kami ciptakan mati dan hidup.
Liyabluwakum. Apa liyabluwakum? Kita sambung kejap lagi anak saya. Untuk menguji apa tu? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Kita nak berjeda seketika. Terus kekal bersama Taina Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Taina Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan kita masih lagi mendiskusikan tafsir dan taranum serta tadabbur surah Yasin ayat yang ke-72 sehingga ayat yang ke-77. Terima kasih kepada sahabat para penonton yang masih terus kekal bersama sehinggalah ke hujung siaran pada pagi ini. Dan tadi ya Fadhil Doktor, kita ada sedikit lanjutan daripada surah Al-Mulk ayat yang kedua tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surahallahul azim. Sedikit lanjutannya Doktor. Ya. Masih Anas dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Allah jadikan hidup dan mati ini nak uji, liyabluwakum. Uji apa? Uji nak tengok janji kita dua tadi. Janji mentuhankan Allah. Mana mentauhidkan Allah itu satu, bahawa Allah Tuhan kami, dan janji kedua nunai amanah tadi. Amanah kami beri itu dah setuju kan? MOU dah, dah buat MOU, tapi nak tengok tunai lah. Itu liyabluwakum. Jadi muslim Allah sekalian, jawapan paling tepat kalau anak kita tanya, orang tanyalah kenapa kena sembahyang? Sebab janji. Ya, sebab janji. Dah janji tu di meterai, di MOU kan, di hadapan Allah, dah setuju dah. Tak ingat pun. Allah sebut dalam Quran, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu tidak bagi alasan kamu lupa, aku tulis dalam Quran. Allah. Ada dalam Quran. Jadi kalau tak percaya Quran memang tidak beriman lah. Cuma kita nak sebut bahawa memang ada dah perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tuan-tuan, sambungan daripada ayat 77 kita ini, bila sudah ada perjanjian dengan jelas begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bila lahir muka dunia ni ada yang lawan Allah? Tidak setuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini Allah berikan sifat memilih. Sifat memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu nak beriman sila, tak nak beriman pun boleh. Boleh tu bukan maksud boleh Allah suka, tidak, tapi boleh memilih. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan, sama ada kamu nak menjadi orang baik boleh, orang jahat boleh. Tak? Wa hadainahu najdain, kami beri dua jalan kepada kamu, baik dan jahat. Sekarang pilih. Baik, itu manusia. Adapun malaikat itu robot sebenarnya. Kenapa robot? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak diberi pilihan. Kerja kamu malaikat diprogramkan untuk taat sahaja. Ikut je, buat dosa tak ada. Maintain je. Itu malaikat. Sebab tu manusia kalau baik lebih baik pada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malaikat tak pernah buat dosa, tapi manusia baik lebih baik pada malaikat. Hebat, bukan main-main. Summa radadnahu asfala safi. Tapi kalau jahat lebih teruk pada syaitan. Na'udzubillah. Syaitan tidak ada milih juga. Mula-mula dulu dia memilih, iaitu milih tak nak sujud pada Adam. Allah perintah sujud pada Adam, maka dia tak sujud, maka tidak ada lagi pilihan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum dia, wa ka'aba wastakbara wa kana minal kafirin. Termasuk orang kafir, habis dah. Tak boleh memilih lagi untuk syaitan. Jadi dua makhluk itu yang terbaik, yang baik malaikat, yang jahat syaitan, dua tidak memilih. Manusia tidak tengah tu. Kejap jadi malaikat boleh, kejap jadi syaitan boleh. Alhamdulillah. Semoga-moga Allah kekal kita menuju duduk dekat malaikat lah. Mengikut cara malaikat. Jadi tuan-tuan, jadi dengan sebab itu, oleh kerana sifat memilih inilah, orang tak boleh kata kalau masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dah.
kenapa tak semayang? Tak pergi masjid semayang? Allah takdirkan duduk di rumah tak semayang. Kalau gitu tuan-tuan, dia tak boleh salahkan Allah. Kenapa? Masa tu Nas, boleh nak tanya, boleh tak dia bangkit pergi semayang? Boleh. Boleh. Boleh tak duduk diam, dia buat benda lain ke boleh? Boleh ke tidak? Juga. Boleh. Ada pilihan. Ada pilihan. Ada pilihan, inilah ada dosa pahala. Saya suka bagi contoh, orang tak ada pilihan, tak ada dosa. Tak ada pilihan. Contoh, orang koma lah duduk hospital. Betul. Sakit sangat-sangat, koma tak sadar. Ditidurkan dia ini, tak sadar, dia tak semayang. Berdosa kan? Tak berdosa. Tak berdosa. Kenapa? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Orang mengigau tuan-tuan, duduk tingkat 30 kondo, tinggi, mengigau dia jadi Superman. Terjun. Mati. Dosa ke tidak? Tak berdosa. Yang terjun tu tak berdosa. Kenapa? Kerana dia mengigau, tidak ada pilihan. Tak sedar diri. Tak sedar diri. Anak-anak yang bawah umur, tak cukup umur lagi, yang akalnya tak sampai lagi, budak sindrom Down tuan-tuan, dia buat salah, ada dosa ke tidak? Tak ada. Tak ada. Kenapa? Merit akal tak cukup, dia tidak boleh memilih dengan cara yang betul. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Allah dengan keadilannya, yang Allah hukum adalah orang yang boleh buat pilihan. Tak? Dia sepatut waktu semayang dia kena semayang, dia pilih tak semayang, berdosa. Allah, saya ni tak nak pergi sangat masjid, tak sampai seru. Dah. Tak sampai seru. Bukan tak sampai seru hari-hari dah. Cumanya dia kena buat pilihan, dia kena pergi. Betul. Dia tak boleh kalau kita kata semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, maka akhirnya puak-puak Qadariyah dia akan menyalahkan Allah. Betul. Jabariyah, minta maaf, Jabariyah akan menyalahkan Allah. Jadi kalau dia mencuri, Allah tentukan mencuri. Pulak dah. Itu tak boleh gitu. Ahli sunnah wal jamaah ni dia tengah-tengah di antara kita ada sifat kehendak ini boleh, tapi dia tidak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kodrat dan iradah kita belajar. Baik. Dia tak sampai seru manusia, dia nak tunggu seru malaikat. Murah jangan marah pada penonton. Baik, jangan sampai tahap itulah. Sama ada kita semayang di belakang imam atau semayang disemayangkan di depan imam. Allahu akbar. Baik. Dan kita mungkin boleh raikan soalan daripada sahabat Facebook kita, para penonton. Kita ada Sirna Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-77. Siapakah yang menjadi penentang dalam ayat tersebut dan penentangannya terhadap apa? Dan yang kedua, apakah tindakan yang perlu diambil untuk kita mengingati asal usul kejadian kita, Doktor? Baik, terima kasih Sirna. Soalan yang baik, alhamdulillah. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan golongan musyrikin Mekah lah, ya. Nabi SAW memang berhadapan dengan banyak perkara. Dalam ayat yang sebelum ini berkenaan dengan ayat selepas ini, ya. Ayat selepas ini ada berkenaan dengan satu orang musyrikin Mekah yang mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nanti akan dibincangkan pada asatizah kita yang seterusnya lah. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, mereka ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba mengena kepada Rasulullah, ayuhyi hadzal 'idham, adakah tulang temulan yang telah hancur, yang telah rosak, bakal dia ambil tulang kambing ke tulang unta apa semua datang sudah rosak ni, adakah akan dibangkitkan semula ini? Dia bawa tulang tu. Ayuhyi hadzal 'idham ba'da an ramma, selepas hancur dah rosak patah apa semua akan dia. Maka Allah menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah. Ya, akan hidup balik. Ya, tulang tersebut akan dijadikan balik sebagaimana Allah buat mula-mula dulu. Jadi mula-mula dulu boleh buat dah, ini dah ada payah kena buat. Tentu logik akal kita mengatakan lebih mudah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini untuk golongan penentang-penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma bila kita sebutkan macam mana kita nak menjadikan jiwa dan diri kita ini tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ingat asal usul kejadian kita ini tuan-tuan daripada air mani yang hina, dan kita akan kembali kepada bangkai yang hina. Walaupun manusia kita tak panggil bangkai, tapi akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, dan tidak ada anak beranak yang paling sayang kepada kita akan simpan jasad kita atas muka dunia, tak ada. Jadi perkara seperti itu adalah umpama bangkai. Asal daripada air mani yang hina, dan akhirnya kembali kita kepada kematian yang mana kita akan disudahkan, iaitu ditanam dalam liang lahat. Itulah pengakhiran kita. Allahu akbar. Saudara para penonton, pernah tak kita terfikir
Mengapa fikiran kita selalu berserabut dan sering memikirkan pelbagai masalah duniawi? Kerana kata ulama, kita banyak mendengar kata-kata manusia yang tidak terlepas daripada kekurangan dan dosa berbanding mendengar kalamullah yang maha benar. Jadi renung-renungkan dan selamat bermuhasabah. Dan kita sedar tak sedar, Doktor telah pun sampai ke penghujung siaran untuk taranum tafsir serta tadabbur kita pada pagi ini. Kita minta Doktor tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan juga pengajian ilmu kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia doktor, dikurniakan ilmu, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita khususnya dalam tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan sekali lagi terima kasih kepada anda para penonton yang terus kekal menyokong dan menonton tayla Ustaz sehingga kita berjumpa lagi. Ayuh kita tangguhkan pengajian kita, majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli